Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Kalau tak salah, cerita kali ini akan dikeluarkan pada hari Khamis nanti. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik untuk kita semua, dipermudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, memberikan keamanan untuk kita satu dunia dan juga memberikan umur yang diberkati. Pada yang dengar cerita abang, kalau ada dalam keadaan tak sihat, kita doakan cepat sembuh seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Dan tanpa membuang masa lagi, abang akan mulakan cerita pengalaman daripada seseorang. Abang mulakan dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Abang baca banyak je komen cerita tentang memancing tu. Ramai yang komen tak ada kesambungan bang, apa macam mana kesudahannya. Kalau cerita pasal orang peribumi, memang pasti-pasti ada pengalaman yang cukup-cukup luar biasa. Ada sebenarnya, hari ni abang buat sambungan. Tapi masih lagi cerita pasal memancing. Cuma kali ni special sikit, kalau tengok daripada tajuk pun dah boleh tahu kan tentang apa. Pengalaman Daniel ni boleh dikatakan pengalaman yang sangat berharga. Jarang-jarang orang peribumi nak bercerita secara terang-terangan apa yang mereka alami, kerana mereka yang duduk di situ kalau bercerita takut benda tu akan menghantui mereka semua. Jadi kebanyakan masa mereka tak akan cerita. Dan abang dapat pengalaman ini, penceritaan ni, satulah yang luar biasa. Terima kasih sangat-sangat Daniel daripada suku Semai. Berlaku dekat negeri Perak lagi. Memang tak cecah Perak lah abang lepas ni. Berlaku dekat negeri Perak. Okey, ceritanya yang pertama ni bab memancing juga. Waktu tu dia kata dia sekeluarga. Ini bukan memancing seorang, memancing dengan mak, tak ada. Ini memang memancing beramai-ramai. Mak, ayah, adik-beradik, kakak, abang semua pergi memancing. Dia orang bertolak daripada rumah pagi-pagi dah bertolak. Dan diorang naiklah, ada naik motor semua kan, sampailah dekat satu kawasan. Jadi bila sampai kat satu kawasan tu, ada dibagi kepada dua lah. Ada yang pergi memancing, ada juga yang sediakan barang-barang masakan. Tujuannya untuk memasak. Jadi memang menjadi kebiasaan diorang sebelum waktu memula memancing tu, mereka akan cari lokasi dan mereka akan bergerak daripada satu tempat ke satu tempat, satu tempat ke satu tempat. Okey. Jadi bila sampai dekat satu tempat tu, lebih kurang pukul 2 tengah hari lah. Bila pukul 2 tengah hari, diorang sampai dekat satu kawasan sungai, tapi sungai yang jauh ke dalam, yang memang ke dalam hutan punya. Memang jaraknya antara, kalau pernah siapa-siapa pernah pergi ke Melaka, daripada MITC Melaka jaraknya menghala ke lebih kurang menghala ke Masjid Besar Melaka, agak jauh. Macam itulah jarak di antara pangkal sungai ke hujung sungai. Dia punya tempat dia orang, lokasi dia orang memancing tu cukup jauh. Memang abang tak pergilah jawabnya. Jadi cukup jauh. Jadi bila kat situ banyaklah ikan dapat. Bila banyak ikan dapat, makin sedaplah dia orang nak makan tengah hari. Pancing-pancing dapat ikan, pancing-pancing dapat ikan. Jadi ikan-ikan tu ada yang disiang untuk dibuat, untuk dimasak, untuk dibakar, untuk dijadikan makanan pada hari itu. Dan ada juga yang terus-terus memancing. Jadi yang memasak siapa? Si ayah dengan si kakak, dengan si abang. Yang memancing siapa? Daniel dengan mak dia. Sebab mak dia ni memang pandai gila memancing. Pancing aja, letak aja joran, mesti dapat ikan. Okey. Jadi yang gorong-gorong, geng-geng memasak ni memasaklah. Yang memancing ni memancinglah, Daniel dengan mak dia. Tengah-tengah memancing ni, tengah-tengah seronok memancing ni, tiba-tiba dekat tepi sungai ni keluar seekor ular belang-belang. Belang kuning, hitam, kuning, hitam. Dia tak pernah tengok ular macam tu, dan ular tu tidaklah begitu besar sangat, kecil. Dia kata macam ibu jari lah. Abang kalau ibu jari pun ular gohara abang rasa. Mati tak kisahlah ada bisa ke tak ada bisa, abang memang bantai. Ada bisa je, ambil kayu ketuk dulu, menyelamatkan diri. Tapi tak boleh lah sebenarnya kan. Jadi bila keluar ular tu daripada sungai, waktu tu Daniel lah terkejut. Dia terbangun lah. Jadi mak dia tanya, kenapa? Dia tak sempat nak cakap kenapa dia bangun untuk menyelamatkan diri. Dia tak sempat sebenarnya nak cakap. Mak dia pula bangun. Terkocoh-kocoh mak dia bangun. Tu kakak dia lagi seorang pun bangun. Jadi mereka bertiga ni bergerak menjauhi tepi sungai. Sebab keluar banyak ular-ular daripada tepi sungai.
Memang bentuknya yang Daniel yang keluar depan Daniel tu hitam dengan kuning lah. Yang mak dia pula, depan mak dia adalah 2-3 ekor ular. Jadi ada 2-3 ekor ular yang naik ke darat daripada dalam air. Waktu tu dah rasa tak sedap hati. Kenapa pula benda ni berlaku? Jadi mak dia bagi isyarat, biarkan mereka pergi, kita jangan bergerak. Selepas mereka tinggalkan kawasan ni, kita akan terus memancing. Itulah isyarat yang mak dia beritahu. Jadi semua pun faham tentang isyarat tu. Mereka pun biarkanlah ular tu naik seekor. Ular tu tak memetok-metok pun tak ada, mematuk-matuk tak ada. Dia jalan je. Dia bukan berjalan lah, menyusup lah. Berjalan ular wahara pula kita kan. Jadi dia menyusup lah, menyusup, hilang, menyusup. Ada dah lebih kurang 5-6 ekor. Okey, jadi bila dah semua ular tu keluar, ular tu hilang, mereka bertiga pun kembali semulalah ke tepi tebing sungai. Letak pancing semula, teruskan memancing sebab tujuannya nak dapat banyak ikan. Bila dapat banyak ikan, ikan tu boleh dijadikan stok makanan je, buat ikan masin, ikan perkasam kan. Jadi tak payah nak memancing-mancing lagi. Okey, ada yang tanya dalam komen, kenapa orang peribumi suka mancing ikan? Sebab mengikut kata Daniel, mereka suka itu adalah sebagai cara untuk menikmati alam, dan pada masa yang sama mereka suka ikan-ikan yang memang ditangkap sendiri. Okey, fresh macam tu. Jadi lepas tengah-tengah memancing tu, bayangkan sungai tu airnya bergerak, berarus bergerak. Jadi diam je lah, diorang diam sambil memancing, tak berborak-borak lah, takut ikan lagi. Tengah-tengah memancing tu tiba-tiba nampak satu batang kayu. Batang kayu tu agak pelik gerakan dia sebab dia terletak terapung di atas sungai, dan yang lebih pelik lagi, batang kayu tu dia melawan arus sungai. Ketiga-tiga mereka ni tergamam bila tengok batang kayu yang kenapa dia melawan arus sungai. Dia punya besar tu adalah lebih kurang satu pemeluk orang lah, satu pemeluk dewasa sebesar itu. Selepas batang kayu tu nampak daripada kanan tu, daripada kanan dia melawan arus, jadi perlahan dia bergerak batang kayu tu. Memang nampak batang kayu tu dekat tengah-tengah sungai ni, dia bergerak. Bila batang kayu tu sampai betul-betul depan mereka bertiga, tergamam kata Daniel. Yang mereka nampak tu adalah ular sebesar satu pemeluk, yang mana warna kulit dia emas. Emas, dan dia punya kepala kembang macam telung selar tu kan, dia kembang, tapi dia punya kulit dia tu emas, bukan kulit-kulit biasa. Cahaya matahari yang terpancar pada waktu tu pukul 2 tengah hari memancar kat kulit dia tu memang berkinyong, cantik. Dan bila benda tu melintas depan diorang, benda tu, makhluk tu lah yang macam ular tu, memandang ke arah mereka bertiga seolah-olah macam memberi salam, macam hai, macam tu. Dia macam pandang, jangan ingat abang ular pula kan, dia pandang. Jadi yang mereka bertiga ni bila tengok ular tu pandang, kalau kita lah dekat tempat Daniel dan mak dia dengan kakak dia, nampak ular pandang dah tak tahu nak buat apa, dah diam je lah. Nampaklah ular tu pandang, dan ular tu terus bergerak. Dia pandang sambil dia bergerak sampai dia daripada ke kanan mengalir ke kiri, terus sampailah mereka hilang daripada pandangan. Maksudnya ular tu macam ular emas tu hilang daripada pandangan sebab nampak macam batang kayu tu kan, memang dia agak panjang. Dan mengikut kata Daniel, dia tidak bergerak menyusur macam ular biasa, meliang liuk macam tu. Tak, dia tegak aja. Lalu sungai tu dia tegak aja melawan arus. Pergi ke pangkal sungai. Pangkal sungai lah kan, kalau abang salah bahasa nanti betulkan. Jadi ke pangkal sungai. Jadi diorang ni terdiam, tertengok, diam. Kenapa apa yang aku nampak? Betul ke apa yang aku nampak? Jadi Daniel pun bagi isyarat pada mak dia, pandang mak kakak dia. Dan ketiga-tiga mereka diam dan memberitahu yang mereka nampak benda tu. Dan selepas beberapa ketika, selepas ular tu pergilah, raja ular tu, kita panggil raja ular, raja ular tu pergi, sungai tu dipenuhi dengan ular-ular yang menyusur mengikuti raja mereka. Ramai-ramai ni, banyak-banyak ni menyusur. Ada yang ular tedung, ular sawa, ular kecil, ular besar, macam-macam jenis ular. Pada waktu tu
Lagilah bertambah terkejutlah si Daniel. Daniel memang terkejut, dan semua ular-ular tu dia tak ada dekat atas permukaan, semua ada dekat dalam air, tak ada dekat permukaan. Abang pernah tengok kalau ular dalam air itu lebih agresif daripada ular atas darat. Itu lagi bahaya. Jadi nampak ular tu dekat dalam air menyusuri, mengikuti raja mereka. Bergerak ni. Yang nampak ular banyak-banyak tu Daniel seorang je yang nampak, sebab dia pada waktu tu dia yakin akan ada sesuatu yang mengekori raja ular. Dia tahu itu adalah raja ular. Jadi kalau raja, perlu ada pengikut-pengikut yang mengekori. Jadi selepas raja tu melintas, Daniel terus memerhatikan dalam air. Mak dengan kakak dia terus memancing sebab kedudukan mereka jauh, tak adalah dekat sangat. Jadi Daniel pandang dalam air, dia nampak banyak ular yang mengikuti jejak langkah raja mereka. Ikut buntutnya sampailah ke pangkal air tu. Macam muara Abang kalau macam ni sikit penjodoh bilangan kurang sikit ni. Jadi ke pangkal sungai lah macam tu. Jadi diamlah tergamam ni. Bila dah habis ular tu pergi, barulah Daniel bergerak ke mak dia dengan kakak dia. Dia kata, nampak tak ular banyak-banyak tadi? Dia kata dia orang tak nampak. Dia orang nampak macam raja ular tu, dia melintas. Yang banyak-banyak tu dia orang tak nampak. Dan mengikut petua orang-orang peribumi, kalau nampak benda macam tu jangan ditegur-tegur, diam je. Sebab apa yang kita nampak kadang-kadang bukan daripada alam kita. Memang mata kasar nampak macam alam kita, tapi mata yang tak berapa nak kasar mungkin datang daripada alam sebelah makhluk-makhluk tu. Jadi lepas dia orang bertiga ni berkumpul bersama, balik semula ke tempat si ayah ni yang tengah memasak ni dengan muka pucat lesi, ceritakan dengan si ayah. Ayah dia kata, dulu ada orang pernah jumpa yang ni, makhluk ni. Dia kata dekat pangkal sungai tu sebenarnya ada gua, dan orang-orang peribumi kebanyakannya, ada yang banyaknya yang nak belajar tentang ilmu-ilmu kebatinan ataupun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan alam sebelah, nak menguji ataupun nak mempertingkatkan ilmu, ada kalanya mereka akan pergi ke gua tu, kerana dekat gua tu katanya ada raja ular. Itu memang bapak dia pernah dengar, tapi bapak dia kata itu cerita lama, bukan cerita-cerita baru, bukan berlaku setahun dua, ini puluhan tahun yang lepas. Jadi dia kata memang pernah dengar. Bapak dia kata beruntunglah korang bertiga dapat tengok benda tu, sebab benda tu bukan selalu berlaku, jarang-jarang. Jadi kenapa tak panggil ayah? Ayah pun nak tengok juga. Dia kata mana mungkin nak panggil. Kalau panggil benda tu dah pandang ke arah mereka. Kalau dipanggil-panggil, ya datang, ular gitu. Kalau tak, memang dia orang bertiga kena sebat, tak pun kena ngap. Dengan ular sebesar pemeluk, tak kehuhara jadinya. Itu pengalaman yang pertama. Pengalaman yang kedua Daniel masih lagi berkenaan dengan ular. Okey, cerita yang pertama tu waktu tu dia masih sekolah rendah lagi. Jadi sejak daripada tu mereka dah tak berani nak memancing masih memancing dekat sungai yang sama, tapi tidak berani untuk pergi terlalu jauh ke dalam, tak berani. Jadi ke pangkal-pangkal, ke hujung-hujung sungai je lah, dekat-dekat dengan laut je lah dia orang memancing, supaya kalau apa-apa berlaku boleh cepat mendapatkan bantuan segera. Okey, tapi yang kedua cerita dia ni, pada satu hari bapak dia ajak mancing. Bapak dia kata ada satu tempat ni, satu kampung. Abang tak boleh beritahu kampungnya sebabnya masih lagi ada penduduk peribumi, ada penduduk Siam ada kat kawasan tu. Tapi dekat kampung tu terkenal dengan satu tasik yang sangat cantik. Dia punya cantiknya jernih. Kalau diperhatikan boleh nampak apa yang ada dekat dalam tasik. Dan tasik tu bukan tasik buatan, tasik daripada alam semula jadilah, ciptaan Allah Ta'ala lah kan, memang cantik dia kata kawasan tu. Jadi bapak dia kata jomlah kita mancing kat situ, katanya kat situ ada banyak ikan, kata. Lepas tu bapak dia kata bapak pernah dengar dekat situ ada siluman. Siluman apa pak? Dia kata siluman ikan, dia kata. Ikan, ada satu raja ikan duduk kat situ, besar dia kata. Katanya, tapi tak pernah orang jumpa, dia kata. Memang orang selalu bercerita tentang siluman ikan tu, mana tahu kalau kita dapat berjumpa, kita dapatlah jadikan cerita, dia kata. Satu pengalaman yang luar biasa lah kan. Okey, tapi kali ni untuk cerita yang kedua ni, kakak kepada Daniel dah kahwin, jadi dia dah ada abang ipar lah. Abang ramai pergi naik kereta, naik motor, pergilah ke kawasan kampung tu. Nak boleh kata tak adalah dekat sangat daripada kampung mereka, agak jauh jugalah. Jadi bergeraklah naik kereta, sampailah dekat tasik tu. Tasik tu memang cantik. Dia orang pun parking kereta dekat bawah pokok. Jadi dia orang pun pergilah cari pot
yang sesuai untuk memancing. Jadi bila dah memancing-mancing ni, kali ni ramai-ramai memancing ramai-ramai, itu adalah aktiviti keluarga yang memang sangat dirindukan lah, sebab mak dia pun dah meninggal dunia kan. Jadi ini adalah aktiviti yang dirindukan, dia kata. Memancing, tengah-tengah memancing tu, tiba-tiba dekat tengah tasik ada buih tau. Buih, lepas tu ada air berkocak. Tapi diorang tak nampak sangat apa yang menyebabkan air tu berkocak. Sebabnya tempat diorang memancing tu agak terlindung sikit daripada pokok-pokok. Macam dia teluk lah, macam kawasan teluk. Jadi tak nampak sangat apa yang berlaku dekat tengah. Dan diorang bukan berada di kawasan yang tinggi. Jadi tak nampak. Nampaklah benda tu berbuih-buih, air berkocak-kocak. Jadi bapak dia kata, tu rajikan tu. Itu mungkin rajikan yang tengah huru-hara duduk berjoget-joget di tengah tasik, dia kata. Yelah, tengah berenang-renang lah kan. Jadi diorang pun diam je lah, tak tegur, tak apa, cuma memerhatikan. Dalam hati teringin jugalah nak tengok kalau raja ikan tu tiba-tiba memunculkan diri kan, macam abang bayangkan macam ikan lomba-lomba atau paus yang keluar macam tu. Tak, dia kata tak adalah macam tu, cuma airnya berkocak-kocak je lah. Jadi bila air tu berkocak-kocak, akhirnya air tu berhenti berkocak. Dan diorang pun dah agak lama memancing dekat situ, memakan masa 1 jam. Jadi si ayah ni kata, jomlah kita berpindah tempat ke tempat lain. Tujuannya adalah untuk dapat suasana baru, kawasan tasik itu juga. Dan nak tengok ikan apa pula yang kita dapat tangkap kali ni. Jadi diorang pun bergerak ke kawasan lain, tapi masih lagi di pinggir tasik. Jadi bila sampai dekat tempat baru tu, diorang pun mancing sekali lagi, mancing. Kali ni air berkocak. Dan tempat diorang memancing kali ni bukan dekat kawasan yang terlindung dengan pokok. Apa yang akan terjadi di tengah tasik, mereka akan betul-betul nampak dengan jelas. Okey, sebab kedudukannya agak tinggi sikit daripada tempat yang pertama tadi. Jadi waktu diorang tengah memancing, tiba-tiba nampaklah air berkocak. Air berkocak sekali lagi. Ini bukan kocak kecil-kecil ni yang kecebung. Kocaknya yang besar. Kalau keluar tu mau ikan paus tu lah, dia kata. Jadi kocaknya besar, kecebung. Tiba-tiba tengah-tengah diorang memerhatikan air berkocak tu, diorang perasan, mereka semua perasan pancaran cahaya. Teringat Daniel dengan cerita kisah dia yang pertama, iaitu dia nampak Raja Ular bersisik kuning tadi kan. Jadi nampak pancaran cahaya, tapi kali ni pancaran cahayanya putih. Ini ikan silver, dia kata. Okey, diorang pun terberhenti, tak jadilah mancing. Diorang tunggu apa yang akan muncul di permukaan selepas air berkocak. Tiba-tiba, ini memang luar biasa, dia kata. Tiba-tiba keluar daripada air satu benda panjang. Benda panjang. Baru tahu bukan ikan, tapi ular. Yang besarnya sama besar dengan cerita yang pertama. Satu pemeluk. Cuma kali ni badannya warna silver, bukan warna gold. Kepalanya warna hitam, badannya warna silver, dia kata. Dia keluar daripada air, dah tu dia hempas badan, berkocak lagi air. Dia keluar daripada air lagi, dia hempas badan, berkocak lagi air. Dah kali ni semua tergamam. Sudah, kita dah nampak ular untuk kali yang kedua ni. Jarak daripada cerita pertama dengan cerita kedua sebenarnya lama juga, dia kata. Jadi terdiam semua. Gila dia kata. First time, pertama kali tengok makhluk yang seperti ular dengan kepala hitam, badannya cantik dengan sisiknya berwarna silver, perak. Silver tu bahasa Inggeris. Yang bahasa Melayu perak, berkinyo-kinyo, dia kata. Dia keluar, dia hempas. Dia keluar, dia hempas. Dia memang main-main, dia kata. Dia main-main. Jadi pada waktu tu si emak ni tanya-tanya dengan ayah, kenapa dia buat macam tu? Dia kata itu untuk menarik perhatian ikan talapia. Dalam tasik ni, bapak dia pernah dengar banyak ikan talapia yang besar-besar. Jadi cara tu adalah untuk menarik perhatian ikan-ikan talapia ni supaya dekat dengan dia, dan dia nak jadikan ikan talapia sebagai makanan. Bapak dia pernah dengar benda ni, makhluk ni yang tengah mengempas badan kat depan diorang ni, suka makan ikan talapia, dia kata. Jadi berlepas berempah 2-3 kali, benda tu tenggelam semula dalam air, tapi boleh nampak sebab dia orang berada kat tempat yang agak tinggi. Benda tu yang macam ular tu terus bergerak ke arah selatan tasik. Jadi dia orang pun macam tergamam. Ada apa kat selatan tasik tu? Bapak dia kata, kalau tak silap abah dia kata, kat situ ada gua. Dia macam ada sedikit lubang, bukan gua lah, macam lubang di tepi tasik.
lubang tu agak besar jugalah, dia kata. Jadi diorang pun nampaklah benda tu terus menghala ke selatan. Mungkin dia nak balik kat sarang dia, nak balik ke situ, nak entah apa dia nak buat kat situ, nak balik dapat makan ikan, nak berehat ke apa ke kan. Jadi diorang perhatikan, menjadi saksi mata yang benda tu balik ke sarang, tergamam semua. Ini kali kedua Daniel kata dia berjumpa dengan siluman ular, dan katanya yang silver ni pun sejenis raja ular, tapi duduknya dekat kawasan tasik. Bila dah macam tu, esok paginya Daniel pergi sekolah macam biasa, cerita dengan kawan-kawan ni. Kalau kawan-kawan rasa macam tak pernah dengar, bolehlah dia gebang-gebang lah kan. Nak cerita lah ni, nak menceritakan pada kawan-kawan yang dia ada penemuan yang baru. Jadi bila sampai sekolah, Daniel cerita pada kawan-kawan yang duduk dekat kawasan tu. Semalam aku memancing dengan pak mak aku jumpa dengan begini, makhluk silver gini. Lepas tu kawan-kawan cakap apa? Itu memang bukan alam kita, dia kata. Itu adalah syaitan ular, dia kata. Memang orang kampung kami, adalah halaman kampung dia, percaya itu adalah rumah dia, kawasan tasik itu. Dia tak pernah kacau kita dan kita tak pernah kacau dia. Dan banyak kali orang dah nampak. Dia kata bukan sekali dua, banyak kali orang nampak. Jadi dia tanyalah, kenapa tak cerita pada yang peramal pula dah. Maksudnya cerita pasal orang-orang zoologis ke, ataupun orang-orang yang berkenaan lah, yang boleh tengok ke, yang nak tahu tentang ular dekat situ. Orang kampung tu cakap apa? Tak naklah, nanti kan kalau kita kacau-kacau dia kacau kita. Kita orang dah lah duduk dekat kampung sini. Nanti orang tu datang, orang yang daripada luar konon-kononnya nak buat kajian datang, lalu tu diorang buatlah kajian, mungkin tengah akan mengganggu makhluk tu, dan bila orang tu balik, makhluk tu akan ganggu kita orang. Jadi tak naklah kita orang bercerita, biarlah benda tu menjadi rahsia. Jadi sejak daripada tu memang Daniel tahulah kawasan tu memang ada seekor makhluk yang serupa dengan ular. Panjangnya memang cukup panjang, besarnya satu pemeluk manusia, warnanya silver, warna perak, dia kata. Dia tak cerita dekat siapa-siapa, cuma dia kata dia beritahu ada, cuma dia tak nak tak akan beritahu dekat mana lokasinya. Dia cuma beritahu abang je kat mana lokasinya. Abang pun tengoklah Google, memang betul tempat tu ada, dia kata. Tapi tak ramai yang tahu tempat tu cantik dan ada makhluk tu. Cumanya kalau ada siapa-siapa tanya dalam komen, abang takkan jawab lah, sebab pegang amanah kan, takut nanti kan yelah orang penduduk tu kan terganggu kan nanti. Jadi itu adalah pengalaman yang kedua. Tunggu pengalaman yang ketiga pula abang nak ceritakan. Cerita yang ketiga ni masih lagi pengalaman Daniel, pun pergi memancing juga, tapi jarak di antara cerita yang ketiga dengan cerita yang kedua agak jauh, sebab pada waktu cerita yang ketiga Daniel cukup dah jadi orang dewasa. Bukan cerita kedua sekolah menengah, cerita pertama waktu sekolah rendah, yang ni cerita ketiga dia dah jadi dewasa. Pada satu hari tu dia balik kampung, kawan-kawan dia ajak, dia kata, Daniel, jom kita memancing. Mana memancingnya? Sekian-sekian tempat. Tempat yang mereka nak memancing tu adalah tempat yang dekat dengan tasik dalam cerita yang kedua. Terus Daniel kata, tak nak lah aku jumpa ular silver, nanti aku kena ngap. Tak ada, benda ni memang dekat, memang melalui kawasan tu, tapi agak jauh juga. Dia ke dalam hutan ni, jangan risau. Tak ada yang silver, tak ada yang gold, tak ada. Kau tak akan jumpa yang pelik-pelik, dia kata. Kita orang pun dah pernah pergi. Ini kali kedua kita nak pergi ni, nak mancing. Jadi Daniel pertama kali kan nak pergi, kawan-kawan ni kali kedua. Bila hari yang ditetapkan, Daniel pun kata, jomlah kita pergi. Dah setujulah ni ramai-ramai naik motor, anak-anak bujang semua. Tapi kali ni pada waktu tu nak pergi ke kawasan tu, pelik sangat. Tayar pancit, jatuh motor, macam-macam dugaan yang pelik-pelik berlaku pada mereka satu kumpulan ni, anak-anak bujang ni. Jadi tak apalah, rintangan dilalui dengan penuh ketabahan demi untuk memancing ni tadi. Sampailah dekat lokasi yang dimaksudkan. Dia pun parkinglah motor dengan jalan balaknya, dengan memang susah. Dia kata ini tempat memancing yang paling ekstrim dia pernah pergi. Hampir-hampir dia nak patah balik, sebab dia kata cukup susah nak sampai ke situ. Bila dah parking motor dekat kawasan jalan balak tu, nak masuk ke dalam hutan pula. Gigih lagi ni, dia kata masuk dalam hutan, bawa alat pancing ramai-ramai. Dalam hati mengungut juga ni. Bila sampai dekat tempat yang dimaksudkan, tergamam Daniel. Tempat dia
memang sungai yang cantik sangat, dia kata. Dengan air yang jernih, ada batu-batu dekat sungai itu. Sungai itu memang kalau pergi menjadi sesuatu yang pemandangan yang luar biasa. Kalau Mak Saleh pergi, dia kata mau dia berposing-posing, cantik sangat, jadikan lokasi lukisan pun cantik, dia kata. Jadi diorang pun kata kat sinilah diorang akan memancing. Cuma kata kawan dia, aku malah nak beritahu awal-awal, aku beritahu ke awal-awal nanti takut kau tak nak pergi pula. Dia kata, kenapa? Kata, aku nampak tak kat ujung tu. Bila Daniel perhatikan, ada gua lah ujung tu. Dia kata, ada gua dekat situ. Dia kata, cuma gua tu kita orang tak berani nak pergilah. Nanti aku cerita nanti. Apa yang ada dekat gua tu, dia kata. Cuma jangan takut, dia kata. Kita orang dah pergi ni kali kedua, pasti tak akan ada gangguan. Tengah dia orang turunkan barang memancing semua, tiba-tiba nampaklah seorang pakcik. Pakcik tu baru balik daripada memancing juga, ataupun baru balik daripada mandi lah daripada sungai tu. Pakcik tu tanyalah, abang rasa pakcik tu mungkin orang pribumi juga kot. Jadi pakcik tu tanya, korang nak buat apa kat sini? Kata, kita mau memancing pakcik. Okey, memancing boleh, tapi kau jangan kacau-kacau, dia kata. Nampak gua tu, dia telan korang nanti. Nampak pakcik, kita jangan risau pakcik. Kita orang tahu menjaga alam apa persekitaran ni. Ya, kita orang tak akan buat benda-benda yang pelik-pelik. Okey, jadi dia pun memancing dekat situ. Okey, kat sini dia punya peristiwa pelik ni, memang pelik, dia kata. Tengah-tengah memancing tu, ada yang mandi, ada yang memancing, tapi kebanyakannya memancing lah, yang mandi-mandi lah, sebab tempat tu memang cantik kan. Tengah-tengah memancing tu, tiba-tiba diorang dilindungi dengan satu bayang. Bayangnya cukup besar, macam payung. Jadi Daniel pada waktu tu dia dah pelik, sebab waktu tu tengah hari, memang matahari terik. Kenapa pula ada payung tiba-tiba? Awan mungkin, dia kata. Jadi diorang pun ramai-ramai pandang ke atas, cari ada awan ke? Tak ada awan. Pokok pun tak adalah dekat sangat dengan kita. Kenapa kita tiba-tiba jadi redup, dia kata. Memang redup, dia kata. Jadi diorang pun macam memancing dalam keadaan berteka-teki. Berteka-teki ni kenapa redup, kenapa awan tak ada, apa tak ada. Jadi dia diam je lah, teruskan memancing. Bila dah habis-habis memancing tu, diorang pun baliklah rumah. Bila dah balik rumah, semua bercerita pasal lindungan tadi tu. Maksudnya seperti seolah-olah dipayung oleh sesuatu. Jadi semua macam apa benda sebenarnya yang berlaku. Jadi Daniel pun cerita dekat ayah dia apa yang berlaku. Ayah dia kata mungkin ada siluman kot yang lindung korang. Dia kata mungkinlah yang kita tak nampak kan. Okay. Malam tu Daniel mimpi dia kembali semula dekat sungai tu. Dan waktu dia mimpi tu, dia berada dekat dalam sungai, dalam air. Bukan dia je, dalam tu dia nampak kawan-kawan dia yang sama-sama bergerak dengan dia memancing pada waktu tu, semua dekat dalam sungai tu. Jadi diorang macam berinteraksi. Kenapa kita ada dalam sungai ni? Waktu tu kata Daniel, dia tak adalah lemas, dia masih lagi boleh bernafas, cuma dia berada dekat dalam air. Entah macam mana Daniel waktu cuba perhatikan kawan ini, dia perasan ada lindungan tadi tu, ada redupan, sama macam waktu dia orang pergi memancing. Jadi Daniel pun keluar daripada air, daripada sungai tu. Dia tak berapa dalam sangat, dia kata. Bila dia keluar daripada sungai tu, apa yang dia nampak dekat atas kepala dia adalah ular tedung selar punya kepala yang mengembang, yang melindungi mereka dan menjadi seolah-olah payung kepada mereka. Terus Daniel teringat apa yang terjadi pada siangnya, yang mana dia tiba-tiba rasa redup, tapi tak nampak redup tu disebabkan oleh apa. Baru terjawab, redup tu disebabkan oleh kepala ular tedung selar yang maha besar, yang menutupi mereka, yang mereka rasa betul-betul gelap macam payung. Dan yang lebih menakutkan lagi, benda tu mencari-cari, seolah-olah mencari-cari Daniel dengan kawan-kawan dia. Jadi Daniel terus tersedar daripada mimpi. Esoknya dia jumpa dengan kawan-kawan dia. Rupanya ada di antara kawan-kawan dia bermimpi benda yang sama. Mereka jumpa dengan orang yang pakar tentang kehidupan hutan, tentang kampung tu, tempat mereka tinggal, tempat mereka memancing tu. Jadi cerita dengan orang tua-tua semua cakap apa? Itu sebenarnya siluman ular, syaitan ular. Dia nak cari korang punya sukma ataupun semangat. Yang duduk dalam sungai itu bukan roh korang, tapi semangat korang. Dia nak ambil semangat korang, tujuannya adalah untuk pelbagai, untuk makan ataupun untuk, ialah siluman kan, dia nak semangat orang untuk meneruskan kehidupan agaknya.
Jadi Daniel tanyalah kenapa tempat tu boleh ada siluman ular. Dia kata, nampak tak dekat kawasan tu ada gua? Nampak. Dia kata, orang dulu-dulu, orang-orang kita lah zaman-zaman dulu yang duduk dekat kawasan ni dulu, pernah beberapa kali memuja kawasan gua tu sebab mereka percaya dekat gua tu ada siluman lah tadi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan perlindungan. Maksudnya mendapat dengan harapan siluman ular tadi memberi perlindungan kepada kampung mereka. Jadi ada dalam tempoh-tempoh tertentu mereka akan hantar lembu seekor, kambing seekor dekat pintu gua tadi dengan harapan makhluk atau siluman yang ada dekat dalam gua tu dapat memberikan kesejahteraan buat kampung mereka. Jadi apa yang Daniel nampak tu adalah itulah siluman yang kononnya menjaga kampung tu. Tapi dah tak ada lagi ritual-ritual tu lagi. Itu dululah zaman puluhan tahun, ratusan tahun yang lepas, hanya disampaikan melalui cerita-cerita mulut. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Moga ceritanya menjadi iktibar pengajaran dan hiburan untuk kita semua. Jadi terima kasih yang dah membeli sambal lara, yang dah beli baju JSPN dan juga coklat moist. Terima kasih sangat-sangat atas sokongannya. Dan sebelum abang tamatkan cerita macam biasa, ada beberapa ucapan yang nak abang sampaikan. Ucapan yang pertama datangnya daripada Mysterious Jane. Dia mohon doa daripada kita semua. Dia kata suami dia ditahan di hospital HKL atas masalah kesihatan. Dia mohon doa daripada kita semua. Semoga suaminya cepat sembuh seperti sedia kala. Jadi marilah kita sama-sama doakan semoga suami kepada Jane cepat sembuh seperti sedia kala. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada Wan Ruhaiza. Dia kata pada 25 hari bulan 11 nanti genap 11 tahun ayahnya meninggal dunia, pergi meninggalkan mereka sekeluarga. Jadi di kesempatan ini Wan Ruhaiza mohon doa daripada kita semua, Al-Fatihah daripada kita semua, doakan semoga almarhum ayahnya ditempatkan di kalangan yang beriman di taman-taman syurga, diterima amal baiknya dan diampunkan segala dosanya. Al-Fatihah. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada seseorang yang bernama Jemaah. Dia nak mohon, dia nak sampaikan sebenarnya ucapan hari jadi buat rakan sekerjanya yang bernama Nazirah atau nama gelarannya Aah. Dia kata hari jadinya jatuh pada 4 hari bulan 11 dengan ucapan semoga sihat selalu dan maju jaya dalam kerjaya. Dan kesempatan ini juga abang nak mengucapkan selamat hari jadi. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada seseorang yang menggunakan nama nickname Benang Emas Tok Waris. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat anak bongsunya yang bernama Muhammad Daniel Hakim bin Mat Sadri yang mana hari jadinya jatuh pada 5 hari bulan 11 genap umur 12 tahun. Dengan ucapan semoga anak anda menjadi insan yang berjaya di dunia dan di akhirat, dilimpahkan rezeki yang barakah, diberikan kesihatan, dipanjangkan umur. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kesempatan ini abang mengucapkan selamat hari jadi buat Muhammad Daniel Hakim. Semoga cerah masa depannya. Amin. Di kesempatan ini abang nak mengucapkan selamat hari jadi buat PD dari Sabah. Yang mana tarikh lahirnya jatuh pada 9 hari bulan 11. Sama dengan abang. Dengan ucapan selamat hari jadi PD dari Sabah. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dalam rahmat Allah. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Moga ceritanya menjadi iktibar pengajaran hiburan untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang, hari Sabtu, dengan cerita yang berbeza untuk kita jadikan hiburan halua telinga waktu kerja, waktu bersantai-santai dan juga waktu tidur. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah 4 tahun rupanya abang buat bercerita ni kan.